Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan AJK Masjid Al-Amin, para imam Masjid Al-Amin, para bilal, merbot, serta para jemaah Masjid Al-Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua insya-Allah. Amin. Jadi dalam minggu lepas ataupun minggu sebelum ini kami ada sentuh sedikit kaitan dengan hadis yang ke-17. Kita dah masuk hadis yang ke-17, iaitu berkaitan dengan berbuat ihsan dalam segala sesuatu ataupun dalam semua perkara. Jadi minggu lepas kita ulang sedikitlah, kita baca hadisnya daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in." Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbaik, untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih zabihatah. Hendaklah kalian menajamkan pisau dan senangkanlah haiwan yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim nombor 1955 dalam bab perintah untuk berbuat baik ketika menyembelih dan membunuh, dan perintah untuk menajamkan pisau. Jadi minggu lepas kita dah cerita, kita ulang sedikitlah. Minggu lepas kita dah cerita kaitan dengan ada 3 tingkat darjat dalam Islam, seperti mana hadis nombor 2 dalam Arba'inun Nawawi yang kita pernah sentuh sebelum ini, iaitu darjat yang pertama, darjat Islam. Apabila seseorang manusia menyebut aja, mengucap aja asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pada waktu nya dikira Islam. Si kira hatinya teh ikhlaskah, si ikhlaskah nya nak ngancur Islam kah, macam ni kah, kita si tahu apa dalam hatinya. Jadi pada waktu tersebut tetap seseorang tersebut apabila dah mengucap kedua kalimah syahadah, tetapnya diisytihar sebagai Islam, dan nya dilayan sebagai seorang Islam, nya diberi hak, nya diberi tanggungjawab sebagai seorang Muslim, dan berjalan ke atasnya semua hukum-hukum Islam, ke atasnya wajib sembahyang apa semualah ke atas orang tersebut. Dia tingkat pertama, tingkat paling rendah lah. Tingkat kedua naik sedikit. Setiap orang Islam semuanya beriman, benar-benar beriman, percaya benar dengan Allah. Macam kami cerita tadi lah, di sini pecah antara yang beriman dengan orang munafik. Orang munafik tu yang masuk Islam tapi hatinya sebenarnya suka dengan Islam. Di sini berpecah. Lepas ada yang beriman, percaya benar-benar dengan Allah, percaya benar-benar satu masa dulu pernah ada seorang rasul, dan beberapa orang rasul sebelumnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selepasnya ada juga kitab-kitab yang pernah diturun oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu beriman, percaya benar-benar. Lepasnya apabila percaya buat untuk membuktikan bahawanya percaya tadi. Pada waktu adalah tingkat iman, naik tingkat iman. Apabila seseorang beriman kepada semua rukun iman yang kita dah sentuh sebelum inilah. Dan lepasnya tingkat yang paling tinggi adalah tingkat ihsan. Apabila seseorang beriman pada waktu biasalah macam kita tahu lah, apabila seseorang benar-benar percaya dengan Allah, percaya dengan qada dan qadar apa semua, selalunya lah, belum tentunya benar-benar jaga semayang, belum tentunya benar-benar puasa. Pada waktu nya pecah dua lagi. Yang betul-betul jaga puasanya, memperbaiki puasanya, memperbagus puasanya, memperbagus solatnya, memperbagus niatnya, nak pergi ke masjid niatnya dibagusnya, pada waktu tersebut nya akan dapat mencapai tahap ihsan. Ini yang kita sentuh sebelum inilah kaitan dengan darjat ihsan paling tinggi.
Iaitu ihsan tadi adalah kaitan dengan memperbaiki, membuat kebaikan, berbuat ihsan ataupun berbuat kebaikan terhadap semua perkara yang kita buat. Bukan sekadar rukun Islam aja, bukan sekadar rukun iman, tapi semua benda lah. Dengan makhluk pun sama juga. Kita bagus dengan makhluk. Ya sama juga. Dan yang seterusnya, minggu lepas kita dah sentuh masuk sedikit kaitan dengan apabila berkaitan dengan membunuh dan menyembelih dengan cara yang baik. Membunuh minggu lepas sudah ada cerita, masuk juga macam sebab zaman dulu Rasulullah SAW pernah berperang. Apabila berperang, pada waktu tersebut Rasulullah SAW tidak membenarkan sahabat-sahabatnya mun berperang ngancur semua barang. Senang cerita, melepas bunuh orang, dibelah dada apa semua dilarang oleh hal-hal tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW, ataupun ngancur-ngancur rumah ibadah ke waktu dalam perang lah, ataupun ngancur dak pokok-pokok ke apa, nebang pokok. Jadi hal tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW. Maksudnya di sini Rasulullah SAW nak betul-betul kita apabila membunuh, bunuhlah, berperanglah dengan cara yang baik. Ya, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Dan ya kaitan dengan peperangan. Ada juga kaitan dengan minggu lepas kita sentuh kaitan dengan hukum qisas contohnya. Sebab yang dalam mun di Arab Saudi lah setidaknya guna bunuh qisas atau bunuh dengan bunuh. Mun yang bunuh seseorang yang akan perlu dibunuh balik. Mun di Malaysia kita ada hukuman gantung. Mun yang bunuh orang yang perlu dibunuh juga, tapi caranya gantung. Gantung di tali gantung lah. Mun di Arab Saudi bagi contoh, hanya dibunuh juga, tapi caranya dengan penggal kepala. Lebih senang lagi lah. Ya paling putus terus meninggal, terus mati. Ya kaitan dengan membunuh dengan cara yang terbaik. Jadi yang seterusnya, kita pergi minggu ini kita pergi kepada kaitan dengan haiwan yang nak disembelih. Kaitan dengan satu ayat, wa idza zabahtum fa ahsinu zibhah. Apabila menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan menyenangkan haiwan yang akan disembelih ada beberapa bentuk. Ataupun yang pertama, contoh yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang pertama sekali adalah menajamkan pisau sehingga haiwan tersebut cepat untuk disembelih. Turun saja mata pisau terus putus. Munnya turun belum jauh putus-putus, maksudnya hanya terpaksa ditarik sekali gigi ke atas. Pada waktu ya banyak gila gesek, senang ceritanya akan lambat mati dan akan menyeksa binatang tersebut. Dan yang seterusnya, yang kedua, dianjurkan untuk tidak mengasah pisau di hadapan haiwan yang akan disembelih. Ya kaitan dengan lepas tu kita baca sedikit hadis yang pernah disebut oleh Rasulullah SAW. Dan tidak boleh menyembelih haiwan kemudian ditonton oleh haiwan lainnya. Di haiwan lain nangga binatang tadi disembelih. Ya adab lah sebenarnya. Dan yang terakhir, tidak boleh melewatkan haiwan yang akan disembelih di tempat penyembelihannya. Dan salah satu yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi tadi adalah sebagaimana yang pernah disebut daripada hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pernah mengamati ataupun nangga seseorang yang meletakkan kakinya di atas pipi kambing dalam keadaan ngasah pisau. Rasulullah SAW nangga sahabat tersebut ngasah pisau, kaki orang kata dekat pipi kambing. Kemudian kambing kata nangga ke arah lelaki tersebut. Dalam riwayat cemialah kambing tersebut melihat ke arah lelaki tersebut. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, aturidu an tamitaha mautatun hala hadatta syafratak qabla an tadja'aha. Yang bermaksudnya adakah engkau hendak membuat binatang tersebut mematikannya beberapa kali sebelum datangnya kematian? Senang cerita binatang kata wallahu alam, Rasulullah SAW menyatakan apakah sebelum ini kamu hendak mematikannya dengan beberapa kematian? Mungkin nama ada di sini binatang yang mungkin ada juga perasaan takutnya menghadapi kematian. Kemudian Rasulullah SAW sambunglah makna tadi, hendaklah pisaumu diasah terlebih dahulu sebelum engkau membaringkannya. Asah dulu baru baringkan. Hadis tu hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Abdul Razak. Dan Al-Hakim
Al-Hakim menyatakan bahawa hadis itu adalah hadis yang sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari, yang disebut oleh Rasulullah SAW, elak daripada mengasah pisau depan binatang yang hendak disembelih. Dan yang seterusnya, perintah menyayangi binatang dalam proses penyembelihan. Yang pertama, adab berkaitan dengan menyembelih. Adab menyembelih di dalam Islam kita diberi semua semua benda disebut oleh Rasulullah SAW, disebut dalam Al-Quran. Diajar sampai nak makan pun diajar juga, sampai nak kemih pun diajar juga. Ya cikgu. Kita semua ada menyaksikan masa kita pergi ke Bapa kan. Adakah sesuai kita buat macam itu? Sedangkan kita menyembelih di hadapan haiwan itu sendiri, di hadapan haiwan-haiwan yang baik dan menyembelih. Kemudian cara menarik haiwan itu untuk ganas, haiwan itu rasa macam satu menyeksa. Boleh ke tidak kita buat ataupun kita sarankan kepada pihak yang berat untuk membuat yang lebih baiklah untuk akan datang. Sebab saya rasa saya sendiri tak berani saya nak ya? Betul. Okey, terima kasih, soalan yang baiklah. Macam ibadah korban yang lepas, kita nangga binatang korban ditarik dengan ganas lah. Bagi kami keras lah, ganas gila keras. Jadi terima kasih, soalan yang baiklah. Mun bagi kami, pertama, nyembelih depan binatang lain, yang disebut oleh tadi lah, adab yang dia boleh disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Sepatutnya lah, tapi ialah silap kami juga, mungkin kami si negur juga lah. Tapi orang tua kami pun kadang-kadang kita si tahu cara nak negur, kau salah tegur pula, tersalah apa, kecil hati ke apa nak. Cumanya sepatutnya bola partition lah sebenarnya. Partition. Bola dinding lah, supaya binatang lain si nangga. Sebab ya kami rasa aja lah kemungkinan aja benar ke si, Allah alam. Mungkin binatang bagi kita waktu yang nangga lembu ya semua lari. Kita terpaksa tarik dengan cara yang kasar. Jadi mungkinnya larinya ketakutan. Wallahu alam, ya kami rasa aja lah. Mungkinnya larinya ketakutan yang nangga kawan-kawannya lain di sembelih. Dan lepasnya apabila disembelih lagi, kami nangga kesian juga menangga yang diduduk oleh beberapa orang. Perutnya diduduknya nak bernafas ya. Takutnya mati tegal diduduk, bukan disembelih. Ya ni yalah. Cuma yalah kami sejujurnya macam kami pun nak negur kita muda nak. Takut tersalah sebut, mungkin kecil hati nak. Mungkin para jemaah situ bolehlah madahnya idea ke apa, madangan tuan punya ni adalah mungkin boleh diperbaiki lah, insya-Allah di masa akan datang. Ya. Macam sembelihan melalui secara mesin, tapi tak mau. Secara mesin. Dia ada sendiri macam teknik suara kick apa, sticking apa nama, betul kah? Teknik kan? Betul lah. Okey, pakai pisau, lalukan mata pisau. Kami pernah nanya dengan Ustaz Awang Salmi di Kuching, pernah nanya lah, sebabnya bahagian halal nak. Mai duduk dengannya pernah nanya lah, Ustaz, macam ni dengan ayam di CCK, nanya hal CCK, BMI, apa, betul lah? BMI ke salah, CCK, BMI lain, ajar kena saman. Sorry. Okey ya, CCK ya. Okey ya. Jadi CCK, okey pernah nanya dengannya. Jadi nya madah pasal dia cerita hal CCK dulu, memang dipantau apa semua. Jadi alhamdulillah lah kita yakin. Cuma kami nanya gila soalan kedua pasal nak padah kata lah, lalukan mata pisau. Jadi nya madah apa kaitan dengan sebenarnya konsep menyembelih adalah pertama sekali menyebut nama Allah. Kedua, pisau yang ditajam. Jadi di sia apabila oleh kerana terlampau banyak, kadang-kadang 1000 ekor disembelih sehari, kadang-kadang cecah 4000 nak 3000 apa semua. Jadi nya pada boleh dibenarkan, dah dia apabila dibincang memang dibenarkan, cuma dengan syaratnya mesti orang Islam sia nangga dan baca bismillah nya akan jalan binatang tadilah. Dan diperiksa sekali lagi sama adanya benar-benar putus ataupun si. Nya mesti cun-cun kena, nya putus lah. Munnya si putus, nya terpaksa jadi bangkai lah. Boleh ya kaitan dengan
Dan ada sikit lagi kaedah keputusan muzakarah kali yang ke-70. Kaedah nak sebut kami iaitu prosedur tambahan yang digunakan selepas sembelihan, iaitu mengendam binatang. Boleh boleh dengar? Okey. Selalu kita mun binatang yang bergegar dekat disembelihnya bergetar. Banyak lalu binatang ayam lah selalunya beribu-ribu ekor. Apabila ada disembelih guna pisau, mata pisau tadinya akan direndam. Apabila direndam ni si nunggunya mati dulu. Yang direndam ataupun sebelumnya disembelih kadang-kadang yang direndam diletak sikit karat. Jadi ya kaedah yang kami sebut tadi lah. Kaedah ya keputusan muzakarah kali yang ke-70. Pertama sekali menyebutkan bahawa haiwan tersebut, daging haiwan tersebut adalah halal tertakluk kepada syarat-syarat yang berikut. Pertama sekali telah berlaku sembelihan yang sempurna, maksudnya telah putus keempat-empat urat marih dan halkumnya, telah putus semua urat. Yang kedua, kaedah tersebut dijalankan selepas berlaku pendarahan sempurna. Tadi mudah direndam, manok tadi direndam dalam air tadi, kebong bulu lah senang cerita. Atau selepas 30 saat selepas penyembelihan berlaku. Dan yang ketiga, binatang tersebut disahkan mati akibat sembelihan. Dan kaedah yang kami sebut tadi hanya sekadar mampu mempercepatkan kematian, hanya mati tegal sembelihan. Cuma kaedah ya untuk mempercepat kematian sahaja. Dan yang keempat, kaedah ini perlu dikawal selia oleh petugas muslim yang bertauliah. Jadi muzakarah juga memutuskan, kami bacalah untuk pengetahuan kita lah. Muzakarah juga memutuskan supaya keputusan ini hendaklah dipatuhi sepenuhnya oleh semua pihak yang berurusan dengan pengimportan daging daripada luar negara. Hanya daging sembelihan yang memenuhi syarat-syarat tersebut sahaja dibenarkan masuk ke Malaysia. Boleh ya? Sedikit penjelasan. Dan ada banyak lagi kaedah lah. Cumanya ya salah satu lah kami boleh kongsi lah kaitan dengan ayam. Yang kami pernah duduk dengan Ustaz Awang Salmi, kami pun dengar yang ada sembilan lah. Dan yang seterusnya kita sambung okey ya. Kita sambung adab menyembelih. Yang pertama sekali perintah tadi yang kita dah sebut tadi, perintah agar membuat binatang, haiwan nyaman ataupun selesa. Suruhnya selesa dulu sebelum disembelih. Dengan apa? Dengan menajamkan pisau sembelihan. Iaitu Nabi SAW bersabda, ada segi ayat Rasulullah SAW, innallaha katabal ihsana ala, hadis tadilah yang kita dah sebut tadi. Salah satu ayat Rasulullah SAW menyebutkan bahawa wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih zabihata, dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya ataupun parang dan menyenangkan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim tadi. Kita dah sebut tadi nombor 1955. Tajamkan pisau terlebih dahulu baru kita sembelih. Dan yang sepatutnya sebenar-benarnya tajamlah. Dan kemudian ada sikit lagi praktik Rasulullah SAW. Nya akan ngasah lagi. Apabila dah tajam, nyasah lagi. Suruh tajam benar-benar. Pelik dia, banyak kali asah. Sihat, saatnya tajam benar-benar. Seperti mana Rasulullah SAW pernah minta daripada isterinya Aisyah radhiyallahu anha ketika hendak menyembelih haiwan korban yang ada apa? Ya Aisyah, wahai Aisyah, halummi al-mudyah, ambilkanlah alat sembelihan. Kemudian baginda SAW bersabda kepada Aisyah tadi, thumma qala ishhadhiha bihajarin, asahlah alat itu dengan batu. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya asah sekali lagi, maksud sampai benar-benar tajam. Dan yang seterusnya, tidak mengasah. Adab kedua, adab pertama kita dah sebut tadi, iaitu kaitan dengan menajamkan pisau. Adab kedua, tidak mengasah pisau di depan haiwan sembelihan. Kerana Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata yang ada apa? Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihaddis shifar wa antwara anil bahaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengasah pisau tanpa memperlihatkan cara kita ngasah tadilah kepada haiwan. Hadis tu hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Kerana yang kita dah sebut tadi, Rasulullah SAW tegur sahabat tadi sebab si maut binatang tadi
mati 2 kali, rasa mati. Pertama rasa mati, kedua nak mati namna. Rasulullah SAW simoknya macam yalah, simok binatang macam ya. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW, tu yang kita dah baca tadi lah, Rasulullah SAW pernah nangga sahabat tadi engkau kaki yang kita dah sebut tadi, baru kita sebut tadi lah, kita ulang lah. Yang ketiga, membaringkan haiwan agar sembelihan terasa nyaman. Baringkan macam mana? Kalau kambing letak di bawah, mun digantung, elakkan gantung. Senang cerita engkau rebah lah, ataupun di polah bapa selain selain dibaringkan. Anas bin Malik menceritakan cara penyembelihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'u rijlahu ala sifahihima, dan beliau iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya pada rusuk kedua kambing tersebut. Ketap sikitlah, siklah ninjak, meletak aja. Letak kaki pada, maksudnya apabila meletakkan kaki Rasulullah SAW berada di lantai, maksudnya badan haiwan tersebut pun berada di kawasan lantai ataupun tanah. Hadis itu adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Daripada Aisyah juga Rasulullah SAW, daripada Aisyah juga, fa'adja'ahu thumma zabahah, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam merebahkan kambing tersebut kemudian menyembelihnya. Hadis banyak hadis kita kumpul, kita sebarkan dengan orang lah. Dan yang keempat, hadis yang keempat, adab yang keempat, diperintahkan ketika menyembelih agar wajdan, iaitu 2 urat dekat, itulah wajdan, 2 urat itu, dan juga al-marih, kongkong terputus, macam hos, kayaknya bernapas dengan ada sikit kita motong binatang nampak 2 gig urat darahnya, nampak macam tali warna hitam, nampak di tepi tu lah, selalunya kawasan tepi tu lah. Ada juga binatang kadang-kadangnya tengah tu sikit, tapi selalu tepi tu lah. Ini agar lebih cepat mengalir dan memudahkan proses penyembelihan. Jadi ya kita dengan daripada sahabat, ya syarat sembelihan lah, salah satu syarat sembelihan yang kita perlu buatlah sebenarnya untuk menjaga adab dalam Islam. Boleh Jadi lengkaplah faedah-faedah yang kita nak sebut. Cumanya kita nak sebut sedikit kaitan dengan aplikasi dalam kehidupan, kaitan dengan hal-hal tadi lah. Faedah-faedah hadis yang banyak yang boleh kita ambil, iaitu yang pertama sekali, hadis faedah yang pertama adalah Allah sangat menyayangi hambanya. Sebabnya Allah suruh kita berbuat baik dengan semua benda, binatang kah, manusia kah, termasuk binatang yang Allah suruh buat baik, apatah lagi manusia. Senang cerita macam lah. Bunuh pun Allah ada suruh kita bunuh dengan baik, apatah lagi dalam kehidupan, untuk menghidupkan suasana. Senang cerita, hiduplah suasana, bukan mematikan suasana. Senang ya, maksud Allah nak madah macam lah. Dan yang seterusnya, hadis tu juga sebenarnya adalah untuk memberi dorongan pada kita untuk buat memperbaiki semua benda dalam kehidupan, sama ada membunuh tadi ataupun menyembelih binatang ataupun buat apa-apa aja yang kita buat. Mungkin dapat buat A, mungkin kita boleh buat perkara B. Contohnya lah, si dapat nak sedekah RM10, mungkinlah 10% ke 2% ke masuk. Ada sedekah je untuk supaya Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Mungkin si dapat nak baca Quran banyak bila, ataupun memang siapa baca Quran contohnya, tukar amalan kita. Contohnya apa? Macam kita dah sebut tadi, ada duit sedekah. Kami selalu juga ditanya orang kadang-kadang, Ustaz, kami tu terus terang dah si pandai baca Quran, alif bata pun tunggal langgang. Jadi kami cadangan aja lah, apa kita dapat sedekah dapat, okey, sedekah insya-Allah boleh, sedekah lah, tukar. Senang cerita tukar, si dapat bolah tu, jangan tinggal terus. Senang cerita, jangan tinggal terus. Mun dapat buat semua, alhamdulillah. Tapi mun dapat buat semua, jangan tinggal terus. Sekopong kita adalah nak dibak kita dekat akhirat kelak, ya keimanan kita dengan hari akhirat. Sebab kita hidup pun si lama nak, macam kita selalu sebut kaitan dengan kehidupan di akhirat. Duduk di kubur kita akan teringat, lepas aku meninggal apa jadi dengan aku.
Ya satu kita ambil sendirilah dengan madah dengan anak murid contohnya. Apa akan kita orang jadi dah besar kelak? Semua nyebut nak jadi doktor, nak jadi engineer, nak jadi cikgu, nak jadi tok, semua disebutnya. Cuma kami tambah sikit lagi. Apa kita akan jadi kelak masa depan yang paling depan lepas meninggal? Apa nak jadi? Bagi tahu kita nak jadi apa? Nak berada di dunia ataupun nak berada di syurga ataupun akhirat. Jadi sebelum terpelantin ke neraka, sebelumlah istilahnya, sebelum pergi ke neraka, na'udzubillah, mudahan siklah sedaya upaya kita tarik diri kita ke syurga dengan buat segala amalan kebaikan. Si dapat mula semua, tarik, pilih mana yang kita mampu buat. Kalau kita rasa dapat beri duit, kita beri duit. Kita si dapat juga, kita orang miskin contohnya. Contohlah, saya ada duit tu, kita cuba usaha tolong surau ke, sapu-sapu sikit, masjid ke apa-apa je lah. Si dapat juga, siapa tu dalam miskin, tenaga saya ada, contoh orang tua kadang-kadang nak apa yang boleh buat, mungkin boleh senyum dengan orang, menyenangkan hati orang, kelakar yang baik, beri semangat, beri nasihat, Baik kita madah. Sebelum tu hadis sebelum tu masih ingatlah kami pernah sebut kaitan dengan apabila sebut berilah nasihat. Berilah nasihat dengan orang. Nen tahu ada 10 orang diberi nasihat. Nen tahu mungkin ada sikit nasihat kita yang lekat sampai bila-bila, diingatnya sampai bila-bila. Contohnya seperti mana nasihat yang kami ingat salah seorang ulama yang bernama Yahya bin Ma'in, guru kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi nya teringat pasal tu. Ada seseorang pernah madah dengannya. Kau contohlah lebih kurang lah terjemahannya. Tulisan kau tu mirip dengan ahli hadis. Macam orang yang belajar hadis. Tulisan habis macam dia. Jadi nya madah fawaqa'a. Benda yang dia sebut terlekat ke hati aku. Sampai aku pun terfikir, aku nak ngafal hadis, aku nak belajar hadis, aku nak jaga hadis Rasulullah SAW. Tegal perkataannya, sikit je, simple aja nyebut. Nyari idea je, bukannya tegur, nyari idea je. Ada juga berlaku dengan seorang imam besar kita lah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita pernah ingat namanya. Masih ingat nama seorang tu. Orang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah asalnya bukan ahli fiqh, asalnya bukan ahli hadis asalnya. Tapi nya adalah ahli bahasa, orang sastra, bahasa Arab, tera bahasa Arab, syair apa semua. Soalnya kita nanggap buku-bukunya Ad-Diwan contohnya. Banyak syair-syair yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Nya rajin mula bendaya. Satu hari nya pernah naik atas satu tunggangan. Sini disebutlah haiwan apa, wallahu alam. Cuma naik atas tunggangan. Ada seorang datang, malunya guna cemeti. Maaf. Engkau tu terjemahannya, engkau tu tiap hari syair. Orang Arab suka syair lah. Syair. Cuba engkau memelihara hadis Rasulullah SAW. Dia lebih bagus. Pasal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mula daripada hari dia teringat, terngiang-ngiang perkataan tadi, terngiang-ngiang. Sampai dia pun mengubah minatnya kepada hadis Rasulullah SAW. Dia pun belajar hadis. Lama-lama dia belajar hadis, dia boleh keluar hukum, dia buat kaedahnya pun kayak jadilah sebuah mazhab Syafi'i. Kena itu lah sampai kita kena itu lah. Ya, so apa tadi asalnya sebab satu perkataan yang dia dengar, yang lekat di hati seseorang. Kita dah sebut sebelum tu lah hadis nombor apa, masih ingat lah. Cumanya perkataan, satu perkataan tu kita sih tahu mana satu perkataan kita yang akan lekat, dan dekat seorang ni yang akan lekat perkataan yang kita akan sebut. Cumanya beri je nasihat. Cuma apabila kadang-kadang beri nasihat, kita dah sebut sebelum tu lah, Rasulullah SAW bersabda, fal yaqul khairan aw liyasmut, berkata baik ataupun diam. Sebab persiapan berkata baik, takut yang keluar kelak yang lain lalu lekat di hati orang yang akan ingat daripada sampai meninggal dia ingat. Bahaya pentingnya berkata baik. Hadis sebelum tu nak, hadis nombor 16 saya ingat dah nombor. Okey ya, salah satu lah dorongan untuk berbuat ihsan, berbuat kebaikan.
Macam kita pada tadi ya, berkaitan dengan nasihat lah. Ada lagi perbuatan tadi yang kita dah sebut. Kita buat kebaikan, kita si tahu mana satu amalan kebaikan kita yang satu masa akan ngembak kita ke arah syurga. Tiap hari tabiat kita suka ngutip sampah, ambil RM1, RM2, kita si tahu kadang-kadang RM1, RM2 sampah ya akan ngembak kita ke syurga. Ataupun kita senyum, suka tabiat kita suka senyum dengan orang, nengah orang senyum, orang si dikenal pun senyum. Tapi mesti ada orang senyum juga lain cerita lah. Bahaya je nak. Tapi nengah orang senyum. Jadi mungkin dengan benda yang kita boleh dapat masuk ke dalam syurga. Ya, senang cerita, setiap benda tu sebabnya Allah SWT sebut berbuat ihsan, buat kebaikan dalam segala sesuatu. Dan yang seterusnya, hadis kaitan dengan berbuat ihsan dalam sesuatu, ada dan bentuknya ada pelbagai jenis. Boleh jadi pada amalan seperti yang pertama sekali dalam tu kita nak sentuh tadi lah. Sebenarnya kami ada sentuh tadi tapi dipecah sikit-sikit lah. Yang pertama dalam hal yang wajib, seperti menjalankan kewajipan secara sempurna sebagaimana yang dituntut. Kita solat buat yang terbaik. Semayang contohnya lah, semayang pada awal waktu, ataupun baca Al-Fatihah, sedaya upaya kita memperbaiki Al-Fatihah contohlah. Walaupun kita tahu gigi dah sedegi depan, contoh si dapat nak nyebut benar gila, cuba sedaya upaya lah. Ataupun puasa contohnya, sedaya upaya kita puasa walaupun kita tahu kita makan ubat, contoh kita mesti makan ubat, saya makan ubat tersakit tapi kita cuba curi-curi, dapat pukul 12, cubalah pukul 12 setengah hari. Ya, sedaya upaya lah, senang cerita, jangan sampai memudaratkan lah. Dan yang kedua, meninggalkan yang haram. Sedaya upaya meninggalkan yang haram. Contohnya apa? Arak contohnya, arak. Sedaya upaya tinggalkan arak contohnya. Dan tinggalkan botol-botol arak pun kita si pakai lagi untuk nias rumah ke apa ke. Contoh. Ataupun kita si sentuh, ya berbuat baik untuk meninggalkan perkara yang haram. Ataupun kita ragu-ragu makan untuk halal ke si halal, mau makan lemtin kadang-kadang saya dah tanda halal, kita tinggalkan. Saya Rasulullah SAW dalam hadis sebelum ini pernah juga kita sebut, famanit taqasyubahat, siapa yang menjaga diri daripada perkara yang syubhat, si tahu boleh jadi halal, boleh jadi haram. Mungkinnya kelak tiba-tiba kita molah, tiba-tibanya haram, ataupun mungkin kita malah tiba-tibanya halal. Jadi mungkin kita takut, benar-benar takutnya jadi haram, jadi kita tinggalkan. Dan yang ketiga, sabar terhadap takdir yang tidak menyenangkan tanpa mengeluh pada takdir, tanpa menyalahkan takdir. Sebab kita tahu takdir setiap benda di dunia dah ditakdirkan Allah, dah ditentukan Allah. Buat tu dapat tu, kita pilih mana kita nak buat. Kita berjaya, takdirnya baik. Kita si berjaya, takdirnya contohnya jadi miskin contohnya. Jadi kita kena terima, kita dah pilih, kita nak berusaha, dapat takdir bagus, alhamdulillah. Ataupun kita pilih malas, kita dapat takdir yang buruk, kena sabar. Dia pilihan kita pun boleh buat nak. Cerita ke sekolah jugalah, biasa cerita nak. Setiap benda di dunia atau setiap keputusan dah ada ketetapannya. Mun belajar berjaya, si belajar si berjaya. Mun pilih berjaya, pilih lagi yang mana berjaya dengan baik, berjaya dengan kurang baik. Mun si berjaya, pilih lagi si berjaya dengan teruk, benar-benar lu gagal semua, ataupun si berjaya sedang-sedang si berjaya lah. Lagi ada juga dulu selumpang-lumpang sikit lah. Semua dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaitan dengan takdir. Cuma kita si dapat nak nyalahkan takdir, kita dah pada tadi, bahawa kita diberi pilihan. Setiap pilihan kita ada takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Hujung pilihan kita pilih buat dapat takdir, kita si boleh nyalahkan Allah, sebab ia pilihan kita. Dan yang keempat, berbuat baik dalam muamalah dengan manusia lainnya. Muamalah berhubung kelakar dengan baik, lembut, guna bahasa yang baik. Kakak kasar, elak kakak kasar. Masyarakat kita, contoh masyarakat kita si suka ditunggah oi yang jauh. Kita pun cuba paci. Mun di Madinah lain lagi lah, pesen lah. Punya si kenal dengan orang ni walah apa?
Ya Muhammad, Muhammad berderet-deret Muhammad, Muhammad tu si kenal tu Muhammad, tu Muhammad, tu Muhammad. Kami pernah juga jadi Muhammad juga datang sini, bawa si kenal kita nak. Ya Muhammad, mesti 5 orang sekali ingo. Nanya seorang di tunggahnya. Barunya si tahu apa? Sebab panggilan. Cerita situ contohnya, oh jang, 5 orang sekali ingo. Ataupun oh nak 5 orang sekali ingo contoh. Ya mun apa panggilan yang baik lah. Mun kita dunggah oi orang kan rasa pahal atau oi saya ada nama ke? Ada nama tapi mesti tahu siapa nama. Ya kita dengan berbuat baik dengan apa dalam bermuamalah dengan manusia lainnya. Tadi menghidupkan muamalah tu menghidupkan suasana yang baik. Mematikan pun sama juga. Mematikan apa? Matikan suasana. Kematikan suasana, mematikan haiwan sama juga, matikan orang pun sama juga. Dengan cara yang dibenarkan lah. Contohnya mun kita kerja penjara, sama juga mematikan dengan cara yang berusaha buat baik untuk membunuh sesuatu yang dibolehkan untuk dibunuh. Mesti dibenarkan bunuh, jangan bunuh, dilarang sama sekali. Dan yang seterusnya, jadi kaitan dengan aturan-aturan penting yang mesti dipatuhi. Okey, untuk kaitan dengan ahli kitab. Ahli kitab mun kita situ disebut sebagai orang Kristian. Kristian ataupun Yahudi. Adakah soalannya, adakah halal untuk kita makan sembelihan setidaknya? Jadi jawapannya ada dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan ataupun sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab, iaitu Injil dan Taurat, halal bagimu, dan makanan kamu juga halal bagi mereka. Macam mana syaratnya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat itu dengan mengatakan bahawa yang dimaksudkan makanan di sini adalah sembelihan mereka halal untuk kita. Tapi waktu ya kita kena nangga juga lah. Munya benar berpegang dengan kitabnya, munya ngakunya ahli kitab, munya bukan sekadar nyebut aja ahli kitab. Jadi halal untuk kita. Sebab ahli kitab selalunya munya nyembelihnya akan nyebut nama Allah. Cakap baik pernah jumpa seorang lah, orang Amerika, kawan Amerika lah. Jadi dia cerita pasal masih ada, kami nanya aja lah, orang yang berpegang menangan kitab masih ada kah? Dia cerita pasal mun pegang menangan kitab 100% memang masih ada lah. Tapi untuk Taurat ya, orang Yahudi dekat kawasannya memang ada satu kawasan katanya. Perempuannya guna kuda. Apabila nyembelih nyebut nama Allah, cuma sikit je. Syahadah yang kedua nya saya ada, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya je saya ada. Nya ahli kitab. Hanya 6 jaga. Cara ibadahnya lain lah. Cuma ya kaitan dengan sebabnya halal. Dan yang seterusnya, mun di Malaysia, Malaysia cuma Malaysia kami sarankan mun rasa yakin ya ahli kitab, tapi mun kami elakkanlah. Bagi kita si tahu bab ahli kitab yang sampai di situ pun banyak dah bersih, banyak macam bersih. Jadi kita si tahu, tapi elakkanlah. Cari yang halal, sebab halal di Malaysia tu banyak lagi yang lebih halal. Ya saranan kami aja lah untuk di Malaysia. Okey, yang seterusnya habislah untuk hadis yang nombor 17. Okey, sudah soalan okey, kita baca hadis yang ke-18. Hadis simple saja, hadis yang ke-18. Okey, takwa dan akhlak yang mulia. Hadisnya berbunyi daripada Abi Zar, hadis yang ke-18, daripada Abu Zar, Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah setiap kejahatan dengan mengerjakan kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berperangai kepada manusia dengan perangai yang baik.
Dan ikutilah kejahatan dengan mengerjakan kebaikan, nescaya kebaikan akan dapat menghapuskan kejahatan tadi, dan berperangai kepada manusia dengan perangai yang baik. Jadi hadis itu adalah hadis riwayat Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Hadis diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmizi dalam As-Sunan, dan Imam At-Tirmizi mengatakan apa? Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Okey, kaitan dengan macam biasalah, saya cerita sikit tentang biografi sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Zar radhiyallahu anhu. Cerita sikitlah hari tu alam pukul 7.29. Oh, 7.29 dah suatu belum? Sikit ni nak? 2 minit kan? Alalang sekejap lah, pendekkan aja lah. Abu Zar Al-Ghifari, nama sebenarnya. Al-Ghifari itu adalah julukan ataupun nisbah kepada kabilahnya. Macam kita orang Melayu disebut Melayui. Contoh orang Melayu lah. Punya orang Jawa lain lagi. Ada lagi Melayunya pecah banyak lah. Orang Arab tu sama juga, pecahannya banyak. Macam orang Melayu juga tu lah. Ada orang Melayu Jawa, Melayu Tok, Melayu Sarawak, Melayu Kelantan, Melayu Johor, semualah. Cemia juga dengan orang Arab tu. Orang Arab tu pecahannya banyak Arabnya. Ada Bani Hashim, mun keturunan Rasulullah SAW, Bani Hashim, Bani Asad, mun keturunan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Bani Asad, mun tu lain lagi. Okey, Abu Zar tu daripada Bani Ghifar. Sebabnya ini disebut Al-Ghifari. Bani Ghifar tu adalah satu bani ataupun keturunan orang Arab yang tinggal di luar kota Mekah dan luar kota Madinah. Senang ceritanya orang Arab Badawi. Cerita pedalaman lah di kawasan kita. Tapi mun di tanah Arab dia disebut Badawi. Munnya tinggal di bandar dia disebut Hadari. Munnya di luar kawasan bandar disebut Badawi. Jadi Bani Ghifar tu nya terkenal. Mun kita baca sejarah, buka buku, nya terkenal dengan suku yang kuat merompak, pemberani, nang palat keras, nang ceritanya nang keras pun orang. Sebab orang Badawi merompak apa semua, senang cerita yang buruk-buruk suku dia lah. Nang cerita sebenarnya. Cumanya Abu Zar Al-Ghifari, nama sebenarnya adalah Jundub bin Junadah. Bapaknya bernama Junadah radhiyallahu anhu. Dia tu adalah salah seorang yang terawal juga masuk Islam. Macam mana yang boleh masuk Islam? Cerita sikit boleh sempat dia mun dah isyak dah. Okey, macam mana yang boleh masuk Islam? Abu Zar Al-Ghifari tu selalulah laluan kaumnya tinggal di kawasan Sige tempat yang mana tempat tersebut mun orang Mekah nak pergi ke Syam, setidaknya mesti lalu ke kawasan kaumnya. Mesti lalu kawasannya, kaum Ghifar tu, Bani Ghifar, mesti lalu dia. Oleh kerana di Mekah tercetus ataupun tersebar berita setidaknya si suka dengan Nabi Muhammad SAW, tercetus memang benci lemah dengan Nabi Muhammad SAW. Orang Mekah banyak di kalangan orang Mekah di sana. Jadi apabila setidaknya pun oleh kerana lalu lalang orang Mekah banyak lalu lalang sia, jadi setidaknya pun terdengar juga berita pasal tu. Dan lepas ya Abu Zar salah seorangnya yang mendengar cerita tu, nya pada apa? Nya pun cuba nak ngutus ataupun nak tahu pasal agama Islam tu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nya buat apa? Nya minta saudaranya yang bernama Unais, orang sama kabilah juga lah, sama bani lah, yang bernama Unais radhiyallahu anhu. Waktu ia belum masuk Islam, dah dua-dua belum masuk Islam, tapi nya minta Unais, boleh tolong aku ke? Unais dah boleh. Apa yang nak ditolong? Pergi ke Mekah. Cari berita pasal Nabi Muhammad, pasal seorang yang bernama Muhammad. Sebab orang Mekah nyebut nama Nabi Muhammad SAW dengan Muhammad, gelaran Muhammad. Pergi cari berita pasal Muhammad. Jadi Unais tu pun pergi ke Mekah. Apabila pergi ke Mekah, selamat lepasnya dia pun balik ke suku Ghifar, Bani Ghifar tu. Dan lepasnya dia jumpa dengan Abu Zar. Abu Zar tanya, "Wahai Unais, macam ni kisah tu, cerita dengan aku pasal Nabi terakhir tu, yang badahnya Nabi, cerita apa yang kau mau tahu." Mereka macam biarlah dialognya dalam bahasa Sarawak. Pertama sekali cerita pasal aku tentang segala-galanya cerita. Jadi Unais pun cerita. Pasalnya cerita Muhammad tu orang nuduhnya dukun. Pasal Abu Zar pun nanya, dukun.
cerita tentang aku, apa yang dia tahu pasal dukun. Unais pun cerita pasal Nabi Muhammad yang dia tahu. Jadi Abu Zar pun ada apa? Setahu aku daripada apa yang engkau cerita, Muhammad tu nya bukanlah seorang dukun. Sebab dukun aku tahu semua ciri-ciri seorang dukun. Dukun tu kuat penipu apa semua. Tapi yang kita tahu daripada cerita kau tadi, Muhammad si pernah memulak, si pernah mulak orang, si pernah berbohong, si pernah malah tok. Jadi nya bukan dukun. Aku tahu dukun, macam mana dukun. Panggil orang yang digelar dukun tu. Pasal Unais pun ada apa? Orang madahnya selain dukun, orang gelarnya sebagai penyair. Lepas ya di Abu Zar pun juga Unais ceritakan aku tentang Muhammad tu yang kau tahu. Jadi Unais pun cerita semua. Lepas ya Abu Zar pun ada apa? Daripada apa yang kau cerita, aku yakin nya bukan penyair. Sebab apa? Sebab pertama Muhammad lah, sebab setidaknya belum masuk Islam tu lah. Orang Mekah gelar Nabi Muhammad SAW dengan gelaran Muhammad. Orang Muhammad tu pertama si pandai baca, si pandai menulis. Semuanya si pandai. Dan lepas nya pun si pandai nak belajar benda-benda macam dia. Jadi lepas jadi kesimpulannya nya bukan dia orang yang disebut tadi, dia hanya tuduhan aja. Lepas Abu Zar pun ada apa? Abu Zar pun ada, aku nak pergi ke Mekah, aku nak jumpa dengannya. Abu Zar pun pergi ke Mekah pada waktu cari pasal biasalah. Tapi lepas Unais pada apa? Kalau engkau pergi ke Mekah, hati-hati, baik-baik. Sebab orang si suka allergic dengan nama nak masuk Islam. Senang cerita allergic, si suka. Munya dengar aja saya akan kena bantai. Abu Zar pun pergi. Oleh kerana macam cerita kami tadi lah, Abu Zar tu berani, orang berani. Dia pergi seorang diri, pergi ke Mekah. Mula-mula dia nangga, dia si tahu ni seorang. Zaman dulu ni dah cakap kita nak WhatsApp, Facebook, nak tahu muka orang. Zaman dulu mesti dan si kala nangga memang si kenal. Dia pun cuba dekat-dekat. Ni orang yang diberi nama Muhammad tu. Cari-cari si jumpa mula-mula. Lepas dia nanya dengan orang, dia cuba nanya orang. Ni seorang nama Muhammad. Pasal orang Arab yang ada, orang Quraisy yang ada, apa hal cari orang nama Muhammad? Saya dah aku nak tahu pasal agama yang baru dimbaknya. Pasal orang Quraisy yang ada apa? Orang Quraisy pun oleh kerana sensitifnya sidaknya dengan Islam pada waktu Quraisy yang ada apa? Berdirinya diteriaknya sikit Mekah yang ada orang tu telah masuk Islam, padahal tak belum masuk Islam. Orang tu telah masuk Islam. Lalu terus kena bantai. Kena bantai, jadi berdarah-darah mukanya. Lepas nya pun selama lepas nya pengsan, lepas nya bangun. Apabila nya bangun, nya duduknya di Mekah berapa lama? Dalam riwayat Muslim mengatakan sebulan nya duduk di Mekah. Lepas nya sedia makanan. Apa yang nya buat? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang ada Abu Zar tu nya minum air Zam-Zam setiap hari selama 30 hari tu, sebulan. Senang cerita sebulan air Zam-Zam diminumnya. Dan dalam riwayatnya Abu Zar cerita, aku rasa kenyang dengan minum Zam-Zam. Rasa kenyang. Ya kelebihan Zam-Zam lah. Senang cerita kelebihan Zam-Zam. Sebab apa? Bahawa Rasulullah SAW menyebutkan bahawa Zam-Zam, ma'u Zam-Zam liman syuribalahu. Air Zam-Zam tu bagi sesiapa yang minumnya, ikut niat orang yang minum air Zam-Zam. Punya niat jadi makan, dia akan benar-benar jadi makan. Kan benar-benar jadi makan. Dia rasa kenyangnya macam rasa kenyang makan. Mun niat jadi penta, dia akan jadi bijak. Ya yang dibuat oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Mun dia minum air Zam-Zam, dia minta jadi cergas. 3 benda dipintanya. Pertama jadi cergas otaknya, kedua panahnya, apabila nya memanah mesti kena jajak dia dipintanya. Yang ketiga mesti ingat. Balik kepada Abu Zar, pendekkan cerita bahawa Abu Zar tadi apabila nya duduk sebulan nya nunggu satu malam nya ngintai dekat Kaabah ada 2 orang yang tawaf. Apabila nya nangga 2 orang tu tawaf, nya dekat tu mesti Muhammad. Pasalnya pun ngagak Nabi Muhammad SAW. Pasalnya pun cerita Tukkah Muhammad, Nabi Muhammad SAW pun heran. Ya, aku Muhammad. Min man anta, bahasa Arabnya, daripada mana engkau? Orang Arab tu punya nanya daripada mana engkau, maksudnya dia nak nanya daripada kabilah ni engkau. Pasal Abu Zar pun jawab, aku daripada Ghifar. Pasal Nabi Muhammad SAW pun dalam hadis riwayat Bukhari yang mengingat, yang kah tangannya lah dai. Si tahu, tapi kami si tahu lagi lah apa?
Sebab apa Rasulullah SAW letak tangan di dahi? Saya ada riwayat yang menyatakan sebab apa angkat tangan di dahi. Mungkin sebab sukunya famous lah, wallahu alam. Cuma yang riwayatnya lah. Pasal Rasulullah SAW pun nanya, apa yang kau datang, apa yang membuatmu datang ke Mekah? Dia pun cerita dari A sampai Z. Pasal last kalinya madah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan lepas ya Abu Bakar pun nanya dengannya, apa yang sini kau tinggal, sini makan apa semua. Jadi madahnya minum air zam-zam selama sebulan. Lepas ya Abu Bakar mbaknya ke rumah, mbak makan. Si Abu Zar pun madah dalam riwayatnya, ya first time makanan masuk dalam badan aku. Selama sebulan aku minum air zam-zam aja. Lepas ya Rasulullah SAW madah apa? Balik, esok terus balik ke kaummu, dan sampaikan tu pasal syahadah tu tadi, suruh sidaknya masuk Islam. Dan lepas ya esoknya Abu Zar buat apa? Abu Zar balik, tapi sebelumnya baliknya malah apa? Dia berteriak, aku telah masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa reaksi orang Mekah pada waktu ya? Orang Mekah ngumunnya, mantainya, dalam riwayat penuh dengan darah. Pasal lalu seorang yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bapa saudara Rasulullah SAW, lalu dia menyelamatkan Abu Zar. Apabila menyelamatkan Abu Zar, jadi nyamadah dengan orang Arab, dia yang nyuruh perkataannya, yang nyuruh orang Arab berhenti membelasah Abu Zar tadi adalah kataannya, kita tu orang Quraisy selalu pergi ke Syam, kita tu adalah selalu lalu dekat kawasan kaumnya, bagus kita melepasnya sidaknya tu, jangan dibelasah. Tu dah teruk gila dah kena belasah. Pasal Abu Zar pun dilepaskan dan dia pun kembali ke suku Ghifar pada waktu tersebut. Dan dia mengislamkan suku Ghifar, menyampaikan syahadah apa semua. Last sekali berlakulah pengislaman satu suku Ghifar masuk Islam pada waktu pembukaan kota Mekah. Tapi kesimpulannya kita nak cerita bahawa Abu Zar radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang terawal masuk Islam, antara terawal zaman dia lah. Jadi jam pun dah nak isyak. Semoga bermanfaat untuk semua. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, diberi pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf banyak-banyak, mudah tersilap kata, terkasar bahasa, teranuk ke apa ke. Minta maaf banyak-banyak. Semoga bermanfaat. Bagi yang si sempat dengar habis ceramah tu, mungkin boleh buka YouTube, buka channel yang dibangunkan oleh sahabat kita Cikgu Awang Fadli, Lorong Dakwah. Mungkin boleh tangga di sini lah, subscribe, share ke, untuk perkongsian ilmu dengan orang lain lah. Semoga ada manfaat dengan orang lain juga lah. Pahala kongsi-kongsi juga lah, senang cerita cemia lah. Dia aja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.